first time jumpa dengan saya dekat Bali. Saya ingat lagi Elite Circle meeting dekat Bali. 10 orang lebih kurang masa tu. Dan beliau adalah orang terakhir yang share status bisnes macam mana, what happened to you in your business, apa khabar bisnes, semua tu beliau orang terakhir share. Tuan dan puan, what happened is, saya minta share, beliau start nangis. Nangis, tak berhenti-henti. Saya pun kata, okay. What happened? Dan akhirnya beliau bagi tahu, bisnes saya setiap bulan negatif 5 ke 10 ribu. Negatif. For 1 year, negatif. Tak cukup duit. Saya terkejut. Kalau bisnes negatif 5 ke 10 ribu sebulan, kenapa masih teruskan bisnes tu? Jawapan beliau adalah, pertama, beliau nak buat masjid. Betul tak? Surau, masjid besar sangat. Surau. Nombor 1 nak buat surau. Tuan Fadi saya nak buat surau. Macam mana pun saya nak buat surau. Dekat sekolah, betul eh? Nombor 2, saya nak bagi kepada anak yatim. Betul eh? 2 tu, betul. Yang beliau bagi tahu kepada saya. Yang saya ingat masa tu. So saya kata, okay, why bagus, tapi bisnes tak bagus. Apa yang boleh dibantu? So waktu tu kita share what you should do. Alhamdulillah tuan dan puan, balik daripada Bali. First meeting, saya ingat very clear. First meeting, jumpa Elite Circle meeting masa tu. Berapa jualan naik? Alhamdulillah, first time dalam bisnes touch 70,000. Betul eh? 75,000 first time. Sebelum tu 5 ke 10 ribu negatif. Selepas sebulan Elite Circle, kita buat coaching dan sebagainya, naik 75. Bulan kedua, kata silap saya, dalam 100,000. Betul? Lebih kurang lah, nanti clarifikan balik. Kemudian bulan ketiga 150,000. Betul eh? Can you imagine daripada negatif naik macam tu? Dan the best part is, tuan dan puan, latest few month before beliau jumpa dengan saya, sekarang after lebih kurang setahun lebih lebih kurang, setahun setengah, jualan beliau sebulan. Ingat bermula daripada negatif 5 ke 10 ribu, selepas setahun lebih sikit je, sebulan jualan beliau lebih kurang 8 juta ringgit sebulan. Tepuk tangan dulu tuan dan puan. 8 juta ringgit. 2-3 bulan lepas beliau datang ke training, saya tanya beliau, sekarang ni macam mana bisnes? Alhamdulillah baru saja beli 1 kilang dan kalau tak silap saya 300 orang staff waktu itu, betul 300 orang staff. Tuan dan puan, berapa orang yang nak dengar perkongsian daripada beliau? Siap! Dan ada satu rahsia yang beliau pegang dan beliau lakukan apa yang saya bagi tahu tu for 1 year, never ever give up. Every single day. Ada satu meeting, saya ingat lagi bulan ketiga dalam Elite Circle, beliau datang jumpa dengan saya, bisnes beliau drop kau-kau. Ingat imagine 75,000 naik 100,000 lebih kurang, 150,000. Bulan ketiga yang 150,000 tu, bisnes itu terpaksa ditutup. Bisnes tu terpaksa tutup. Bisnes walhal baru tengah naik, bisnes terpaksa tutup. Dan waktu tu beliau dalam keadaan yang sangat down. Beliau datang Elite Circle meeting, nangis. Saya bagi tahu kepada beliau, apa kata sekarang ni? Minta dengan Allah. Kita lakukan satu perkara. Kita buat tahajud, never give up. Every single day. Dan beliau tuan-puan, mulai hari itu, beliau buat tahajud setiap hari. For 1 year. For 1 year, every single day. I know why. Sebab waktu tu, semua Elite Circle perlu check in, masuk dalam grup Elite Circle, menang. Setiap hari kita perlu check in, pukul 5 pagi, menang, maksudnya kita menang solat tahajud hari itu. Beliau buat for 1 year, tuan-puan, latest few month before, jualan beliau sebulan 8 juta, kita dengar perkongsian daripada beliau. Tuan dan puan, kita beri tepukan paling gemuruh kepada Kak Ina. Silakan Kak Ina. Perkenalkan diri Kak Ina. Assalamualaikum semua sahabat jutawan yang beriman dan dermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petang-petang semua ngantuk ya? Okey, kita mulakan dengan pagi. 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 Okey, seperti mana yang adik-adik tahu, apa khabar Tuan Haji? Lama tak Alhamdulillah. jumpa. Last Sihat, jumpa sihat. masa nak pergi haji masa Nak tu. pergi haji. Okey, nama saya Kak Ina. Okey, macam mana yang Tuan Fadi cerita tadi, Kak Ina join Elite Circle dulu. Mula-mula Kak Ina buat perniagaan jual tudung. Jual tudung. Jual tudung ironless lah.
Okey, jadi masa Kak Ina pergi Bali tu, memang bisnes Kak Ina sangat-sangat teruk lah. Ya, sangat teruk macam Tuan Fadi kata, memang negatif. Masa tu Kak Ina memang dah tak tahu nak buat apa-apa. Wak Imah Kak Ina pun sebenarnya masa pergi Joint Elite Circle tu tak ada duit pun sebenarnya. Dah banyak sangat duit keluar untuk nak top up balik kita punya. Tapi Kak Ina percaya yang Kak Ina kuat untuk cari mentor tu, iaitu sehari sebelum Raya Haji, Kak Ina beritahu mak yang Kak Ina dah tak boleh langsung nak buat niaga ni sebab Kak Ina rasa semakin tipis dah duit, dah tak boleh nak survive dah. Tapi mak pesan jangan berhenti berniaga sebab mak tahu apa Kak Ina punya vision dan mission untuk berniaga ni. Jadi mak kata cubalah cari orang untuk kita, untuk ajar macam mana nak naikkan bisnes. Tapi untuk pengetahuan semua, rupanya itu adalah wasiat terakhir daripada mak, dan esoknya tu kedua raya haji tu mak Kak Ina meninggal dunia, subhanallah. Dan jadi sebab itulah jadi satu kekuatan untuk Kak Ina teruskan apa yang Kak Ina nak buat. Sebab Big Y Kak Ina masa tu ada 2 projek Kak Ina dengan tim alumni dan AJK sekolah nak buat 2 buah surau, yang mana surau tu adalah di sekolah Kak Ina dulu, sekolah rendah dan sekolah menengah, dan kawasan tu adalah kawasan Cina lah. Jadi daripada Kak Ina kecil sampai Kak Ina besar tak ada lagi surau. Dulu sembahyang dekat kelas. Jadi sebab itulah Kak Ina berazam sungguh-sungguh nak kotakan juga impian nak buat surau dan nak bantu anak-anak yatim. Kenapa Kak Ina kata anak yatim? Macam Tuan Fahdi pun kecil dah tak ada ayah. Macam Kak Ina umur 4 tahun Kak Ina dah tak ada ayah. Dan adik saya baru 36 hari mak dalam pantang, ayah saya dah tak ada. Jadi Kak Ina ni hidup dulu memang sangat susah. Nak kata tukar kasut sekolah tu tak adalah. Nak tunggu setahun, 2 tahun pun jagalah, gilaplah kasut, jagalah bersih-bersih. Dan apa orang nak cakap pasal kita ni, sebab kita orang susah tu dah jadi macam kita orang punya makanan hari-hari. Orang kata Kak Ina anak orang susah. Kan, anak yatim memang tak ada duit, tapi Kak Ina tak boleh nak buat apa sebab itu adalah yang Tuhan nak bagi dugaan pada Kak Ina. Sejak kecil Kak Ina tak ada ayah. Jadi sebab itulah Kak Ina berazam sungguh-sungguh nak berjaya dalam perniagaan untuk nak bantu anak-anak yatim, dan utamanya mereka yang susah ni nak ada kemudahan yang boleh digunakan untuk mereka beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana Kak Ina jumpa Tuan Fahdi ni, dalam pada Kak Ina berusaha sungguh-sungguh nak cari ni adalah daripada doa arwah mak sebelum nak pergi. Jadi Kak Ina ni usaha cari, tengok YouTube, tengok apa, tengok ada mamat seorang ni pagi. Cakap siapa mamat pagi ni kan, asyik pagi. Tapi tak apalah, okey, tengok je. Oh, okey, tahulah sikit-sikit dengan Tuan Pagi ni kan. Okey, dah satu hari, entah macam mana, ada masuk dalam newsfeed kita punya Facebook. Dia ni lagi. Masya Allah. So Kak Ina pun, orang kata sebab apa-apa pun kita kena buat dengan minta Allah tolong. So Kak Ina buat solat. Bila Kak Ina buat solat, ini Kak Ina punya dongeng pula lah ya. So Kak Ina buat solat, Masya Allah. Allah ada seorang yang Allah kirimkan untuk Kak Ina, iaitu memang Tuan Pagi ni. Tuan Pagi. Tuan Pagi yang datang lah. Jadi tanpa berlengah-lengah, Kak Ina tengok pun masa tu ada ni dan Kak Ina join. Masa join tu memang harga masa tu tak mahal lah, Kak Ina ambil VIP masa tu. Okey, ambil VIP. Dan lepas daripada tu Kak Ina macam mana Kak Ina nak grab mamat pagi ni? Kak Ina mesti nak dengan dia. Tak boleh sebab Kak Ina nak mesti all out. Walaupun tak ada duit. Tapi Kak Ina yakin Kak Ina mesti all out, mesti nak grab Tuan Pagi ni. Jadi dalam pada tu Kak Ina masuk Elite Circle. Kak Ina masuk Elite Circle. Tapi masa tu nak tanya Kak Ina. Kak Ina, masa tu kita buat digital marketing. Kak Ina sendiri personally tahu tak digital marketing, komputer dan sebagainya? Tak ada. Kalau semua nak tahu, saya ni dah orang yang selalu ICU. ICU ni dalam kelas dia panggil kelas ICU, Intensive Care Unit. Bila masuk kelas, inilah orang yang paling slow, paling tak tahu, nak klik pun tak tahu kat mana, kadang-kadang mouse pun tak kerti guna.
Ni ICU. So Kak Ina adalah status dia ICU lah masa kelas. Ya, Kak Ina memang boleh katakan kalau sekolah tu Tuan Fadi kata Kak Ina paling bodoh lah kan. Okey, jadi bila Kak Ina balik daripada Joint Elite Circle tu, alhamdulillah Tuan Fadi kata masa Kak Ina kat sana, Kak Ina nak buat macam mana Tuan Fadi? Okey, Kak Ina buat je. So Kak Ina balik, Kak Ina terus memang lari, terus tak berhenti. Kak Ina buat apa yang Kak Ina boleh buat. Dan Kak Ina buat macam mana Tuan Fadi kata tadi. Alhamdulillah masa tu Kak Ina cuma tahu WhatsApp je Kak Ina tahu. Tapi Kak Ina select a few members yang Kak Ina tahu macam mana background dia orang. Kak Ina ada buat 4 group. Alhamdulillah. First kali kawan Kak Ina seorang Cina. Dia ada travel agent. So dia lah orang pertama yang beli tudung Kak Ina RM58,000. Sebab semata-mata dia nak support Kak Ina. Dan dia adalah memang best friend saya walaupun dia non-Muslim. Okay. Second month, Kak Ina punya business naik, third month naik. Dan tiba-tiba, Kak Ina diuji lagi yang mana sudden Kak Ina jadi macam Kak Ina tak boleh bawa kereta. Kadang-kadang Kak Ina rasa macam nak rebah. Kadang-kadang malam Kak Ina rasa macam nak mati. Sebab keadaan tu macam Kak Ina kena, macam dah cakap macam orang kena cekik tau. So Kak Ina rasa macam, ya Allah aku ni nak mati ke nak apa? 2 kali Kak Ina pergi jumpa spesialis, pergi check semua, buat 100% medical check up. Dan doktor tu adalah Cina, Mr. Tan. Dr. Tan kata Kak Ina, Puan, kata, you dah 2 kali buat medical check up, I rasa you buang masa, you buang duit. Sebab you tak ada apa-apa, dia kata. Why not you jumpa tabib? Okay, bila Kak Ina jumpa tabib, Kak Ina diuji dan jumpa ustaz, bukan tabib, ustaz. Maksud dia tabib tu is ustaz. So Kak Ina jumpa ustaz dan ustaz kata, dia kata Ina, dia kata nak bagi tahu sebab dia kawan husband saya, MRSM lah ustaz tu. Dia kata Ina, dia kata nak bagi tahu ni sebab Nuzul kawan baik saya kena terus terang. Dia kata Ina, dia kata orang yang nak buat Ina ni memang nak buat Ina sampai mati sebab dia dengki tengok kejayaan Ina. Sebab dia tengok Ina dah ada butik. Mungkin dia fikir Ina ni macam dah somebody, dah kaya. Jadi sebab tu Kak Ina ingat masa 31 Ogos tu Kak Ina terpaksa tutup bisnes Kak Ina. Dan masa tu Kak Ina memang macam orang nak gila sebab fikir, ya Allah aku baru nak naik. Tapi kenapa Tuhan duga aku macam ini sampai aku terpaksa tutup butik. Dan masa tu memang Kak Ina macam orang tak tuhala lah. Tapi lepas Kak Ina jumpa Tuan Fahadi, Kak Ina ingat lagi sebulan tu Kak Ina skip tak pergi. Sebab masa tu Kak Ina memang lost, memang tak tahu nak buat apa. Lepas tu masa Kak Ina pergi coaching dengan Tuan Fahadi, pagi tu Tuan Fahadi ada satu buat program untuk live FB wajib. Wajib kena buat. Jadi Kak Ina personally Kak Ina jumpa Tuan Fahadi, minta maaf Tuan Fahadi saya tak boleh nak buat live. Tapi ada satu program yang Tuan Fahadi suruh buat iaitu buat 5 AM Club. Iaitu buat sembahyang tahajud. Okay, Kak Ina janji dengan Tuan Fahdi, walaupun Tuan Fahdi tak nampak apa yang Kak Ina buat, sampai dia kena bangun atau tak bangun, tapi Kak Ina tahu Allah nampak apa yang kita buat. Kita jangan menipu sebab Allah tahu semua. Jadi kalau Kak Ina menipu, Kak Ina bererti Kak Ina melakukan kesalahan pada diri Kak Ina sendiri. Dan Kak Ina yakin kalau Kak Ina menipu, Kak Ina tak akan berjaya. Sebab tu Kak Ina secara jujur, istiqomah, buat tahajud, Kak Ina berdoa dengan Allah, minta apa-apa semua, Kak Ina minta Allah tolong Kak Ina. Macam mana Tuan Fahdi cakap, apa-apa pun kita mesti nak Allah tolong kita. Yakin. Sebab Tuan Fahdi Kak Ina yakin, ya Tuan Fahdi. Jadi kenapa Kak Ina sayang sangat dengan Tuan Pagi ni? Sebab dia adalah orang pertama yang menjentik jiwa Kak Ina ni untuk belajar belief tu. Tipu tahu kalau Kak Ina boleh terus percaya tahu nak beli pada Allah, semua pada Allah, tidak. Sebab sebelum ni kita banyak juga benda-benda yang kita ting-tong kan. Tapi Tuan Fahdi ni adalah satu insan yang Allah kirimkan untuk Kak Ina untuk membuka minda Kak Ina, pemikiran Kak Ina, kepercayaan, keyakinan, kejujuran. Untuk kita berjaya kena ada perkara yang Allah tu tetap nombor 1. Kita kadang-kadang, kenapa kadang-kadang yang Kak Ina sendirilah kaji. Kenapa kadang
apa yang kita nak kita tak dapat. Sebab belief kita tu tak 100%. Kita masih ya ke? Ya ke? Ya ke? Tak boleh ya ke? Ya ke? Sebab Tuhan tak suka orang ya ke? Ya ke? Kalau Tuan Fadi kata buatlah solat tahajud, tapi kamu tak nak buat, kita tak nak buat, Tuhan pun kata kau tak nak buat, kau tak payah dapat. Tapi kalau kau buat hari-hari, aku bagi apa yang kau nak. Dan sesuatu perkara yang Kak Ina tak pernah share dengan Tuan Fadi, sepanjang Kak Ina bertahajud, Kak Ina akan baca tafsir Al-Quran, dan selalunya bila baca tafsir, banyak doa yang Tuhan bagi. Oh ya Allah, semalam aku nak ini, tapi hari ini Tuhan bagi doa ini. Dan saya berjanji setiap tahun saya akan wajibkan diri saya untuk habiskan setiap untuk khatam paling sikit 5 hingga 6 kali setahun. Untuk saya nak cari doa-doa. Masya-Allah. Untuk membantu saya, sebab niat Kak Ina nak bantu semua orang. Terutamanya Kak Ina lupa nak beritahu, Kak Ina buat sekarang ni bukan Kak Ina lah, Kak Ina dengan tim, husband dan pekerja-pekerja semua buat OEM punya kilang dan buat halal punya application dan classification. So Alhamdulillah Tuan Fadi, saya bersyukur sangat. Setiap perkara yang saya buat berjalan dengan lancar. Wak Imah dulu saya punya customer adalah orang Melayu saja. Tapi sekarang ni Alhamdulillah non-Muslim pun dari Malaysia, dari Korea, dari India dan non-Muslim daripada Indonesia dah jadi customer kita orang, insya-Allah. Baru dia malam tadi, dan doakan rezeki Kak Ina dan semua tim akan terus berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Amin. Boleh tak Tuan Kak Ina share last ni untuk bagi inspirasi pada diorang. Meaning siapa pun kita sekarang itu semua cerita dongeng. Dan kita masa depan pun adalah satu cerita dongeng. Jadi boleh tak Kak Ina share sekarang ni apa status bisnes Kak Ina, berapa jualan Kak Ina, berapa orang staff dan sebagainya. Boleh tak share benda tu? Istighfar dulu sebelum tu. Syukur Alhamdulillah sekarang ni kita orang dah kami dah ada 6 buah kilang. Yang semua 6 buah kilang di Lembah Kelang dan 1 di Negeri Sembilan. 7 semua total. 6 Lembah Kelang, 5 Lembah Kelang, 1 di Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Dan Kak Ina memang yakin perjalanan apa yang kami lalui ini adalah dengan pertolongan Allah. Betul. Dan dengan apa yang kita buat yang dia suka dan kita semakin dekat dengan dia. Betul. Setiap apa yang kita kata, dia akan sahut, tak akan ambil masa lama pun. Betul. Dengan syarat istiqomah. Istiqomah. Ni Kak Ina bukan nak kata Kak Ina ni bagus, tak. Tidak. Tapi Kak Ina pegang nasihat Tuan Fahdi untuk Kak Ina percaya Kak Ina. Believe. Mulut Tuan Fahdi ni mulut dia believe tu memang terpejam pun ternampak. Believe Kak Ina, believe. Itu yang Kak Ina pegang. Tuan Fahdi ni memang attach lah dengan Kak Ina. Dia believe bukan believe pada diri kita. Believe pada Allah. Faham tak? Sebab Allah ada. Allah kan kaya. Kan Allah semua benda yang Allah tangan anda, cuba tengok tangan. Cuba tengok tangan. Cuba fikir, tangan ni boleh buat sendiri tak? Boleh buat tak? Mak ayah kita boleh buat tangan? Boleh tengok. Cuba tengok. Siapa yang buat tangan ni? Siapa yang buat? Tak ada orang boleh buat. Cuba tengok orang sebelah. Cuba tanya, kau boleh buat? Kau boleh buat? Tangan pun orang tak boleh buat tuan-puan. Apatah lagi orang nak bagi apa kita nak. Kaki, cuba tengok kaki. Gerak kaki sikit. Kaki. Kalau ada kaki lah. Kalau tak ada kaki nak macam mana? Kaki, gerak kaki. Kau boleh buat kaki tu? Kau tak boleh buat. Mana kau boleh buat? Mak ayah tak boleh buat kaki. Mak ayah tak boleh buat kaki tau. Cuba kau tengok mata orang sebelah. Cuba tengok mata. Ada apa mata tuan-puan? Cuba kau cucuk mata dia. Kau tengok mata. Kau belah mata dia. Tak ada apa pun. Betul tak? Betul ke tak betul? Kau ambil jantung. Kau cuba ambil jantung. Kau belah jantung. Jangan ambil jantung sendiri. Ambil jantung lembu. Kau belah jantung. Ada apa jantung? Jantung hanya daging yang kau makan tu. Tapi jantung tu yang berdegup bagi kau hidup. Kau tak boleh buat jantung. Jantung tak boleh buat. Siapa yang boleh buat? Hanya Allah saja yang boleh buat tuan dan puan.
Ada result Kak Ina Tuan Syarifuddin? Ada? Boleh tunjuk tak result Kak Ina? Yang bagi ni bukan Kak Ina buat tau, ni Allah yang buat. Boleh tengok? Jalan saja, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, boleh? Cepat kan? So ni Mac 2008, September 2019, 7 juta. Disember 2019, berapa tu aku pun tak nampak. 12 juta sebulan. Tepuk tangan untuk Kak Ina, tuan dan puan. 12 juta sebulan. Cuba cakap kau orang sebelah, kau ada? Tuan dan puan, kita boleh buat tak macam Kak Ina buat? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tapi kau sanggup tak tiap-tiap malam tahajud? Sanggup ke tak sanggup? Kalau kau sanggup, insya-Allah. Sebab pemilik rezeki ni Allah, bukan kau. Pemilik rezeki ni bukan mak ayah kita, bukan. Pemilik rezeki bukan customer kita, tapi pemilik rezeki adalah Allah. Alright, Kak Ina, thank you very much. Thank you so much. Kita bagi tepukan untuk Kak Ina, tuan dan puan.